Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone. Welcome to another episode of Leluhur's podcast with me Bilal and me Ahyat. And as usual, we will be discussing topics related to Islamic knowledge and its students, and also its Ecosystem. surroundings. Yep. Ataupun dalam bahasa Arabnya bi'ah. Ya, bi'ah. And seperti biasa juga, kita ni akan mengulang kembali recap apa yang telah kita ni bincangkan di dalam episod sebelum ini. So di episod yang keempat, Yes. kita ni telah bercerita mengenai priority. Ya. Priority dari segi ilmu apa yang patut kita ni dahulukan ataupun utamakan. Dan kita ni sudah menyimpulkan bahawa yang patut diutamakan ialah ilmu fardu ain yang terkandung di dalamnya ilmu akidah, kemudian ilmu ibadah, kemudian tasawuf. Yep. Dan apa lagi ya? Lepas itu kita ni mematahkan awalnya fardu ain, fardu kifayah. Lepas itu kita ni ada bincang sedikit mengenai tanggungjawab fardu kifayah itu bukan terhad arah the student saja, tapi malah masyarakat juga ada diorang punya tanggungjawab dalam melahirkan ataupun menghasilkan ilmu fardu kifayah itu. Lepas itu dia masuk ke sudut pandang dari segi tenaga pengajar lah dalam mengajarkan ilmu-ilmu itu. Artinya bukan sahaja student itu mesti tahu prioriti diorang, tapi malah tenaga pengajar pun mesti menitik beratkan dari segi prioriti itu, dari segi apa yang diorang ajar itulah, dan diorang hidangkan kepada masyarakat. Dan kita ni ada masuk sedikit ke perbahasan mengenai mengenai mengetahui kadar diri sendiri. Maksudnya Indah mengomen pada perkara yang tadi dia tahu, ataupun pada perkara yang dia tahu kita ni beritahu Indah tahu. Jangan malu lah. Jangan malu untuk beritahu Indah tahu, dan jangan teman tahu lah basically. Yep. Dan kesimpulannya hari itu ialah sedar diri dan jangan khianati. Yep. Terus. Okay. So untuk episod ini, apa yang akan kita ni ceritakan? Okay. Baru-baru ni kan aku membaca balik kitab Syekhul Islam Mustafa Sabri. Okay. Kitab Mawqiful Aql. Jap. Siapa dulu Syekhul Islam ni? Mustafa Sabri. Syekhul Islam Mustafa Sabri ialah mufti terakhir Daulah Osmaniyah. Dan ia menulis beberapa buah kitab lah, tapi yang dikira sebagai magnum opusnya, tulisannya yang agung, ialah salah satunya ialah Mawqiful Aql wal ilmi wal alam inda rabbil alamin. Okay. Yang mana dalamnya basically ia meliskan ataupun menyenaraikan banyak pemikiran-pemikiran asing, pemikiran-pemikiran moden yang pada zaman itu, artinya selepas Perang Dunia Kedua datang, ataupun masih Perang Dunia Kedua, mula masuk ke dalam pemikiran masyarakat Muslim pada zaman itu. Dan dibincangkannya dan dijawabnya, dan dirotnya, dijawabnya dan tentang ataupun apa nama itu, apa kan rotnya? Jawabkan sebenarnya. Kira kalau ada satu teori ataupun idea, ia balaslah. Ia balas. Ia bagi jawapan balaslah kepada ia semak dan ia balas idea-idea yang bertentangan dengan akidah Islam itu. Jadi dalam kitab ini yang aku baca baru-baru ni, aku baca balik IP Muqaddimah. Secara umumnya kan kitab ini ia penuh dengan kritikan-kritikan lah basically, dan kritikannya itu dihalalkan arah tokoh agama Islam sendirilah. Malah dihalalkan ke arah ulama pada zaman itu lah. Orang Islam sendiri, dan bukan sih orang Islam, malah dari kalangan masyayikh dan ulama pada zaman itu, ataupun yang dianggap sebagai ulama dan masyayikh pada zaman itu. Jadi penuhlah dengan kritikan-kritikan itu kan, yang mana kalau diperhatikan secara surface-nya, ia macam dari luaran ia macam wah, kira banyak je kritikan ni, dan kritikannya tu bukan saja kritikan biasa, tapi kritikan yang tajam lah dari segi punya gaya bahasa dan
perkataan yang digunakan atau. Dan barangkali kalau kita ni lihat dari zahirnya saja dari luar, tanpa melihat konteks ke apa, macam dilihat Syekhul Islam Mustafa Sabri ni, ia menentang arus. Ya. Terpulang macam ia kan ia kau cakap ia banyak ia banyak kritik bukan saja orang awam tapi ulama Islam sendiri, ulama besar pada zaman itu. Seolah-olah ia macam memerangi. Yes. Jadi kalau orang India biasa dengan gaya bahasa macam ni, yang ilmiah ni, orang mungkin akan fikir yang Syekhul Islam ni orang yang hater lah kali. Mungkin boleh jadi. Intinya kalau orang India biasa lah dengan apa tu namanya diskusi macam ni ataupun academic discourse yang macam ni, dengan yang penuh dengan kritikan, dengan apa tu namanya perkataan-perkataan uslub-uslub yang tajam, gaya bahasa yang tajam, mungkin macam dipandang as hater macam tu, ataupun sesuatu yang negatif lah, dibagi konotasi yang negatif macam tu, ataupun malah bukunya ni akan dibaku sampahkan contohnya, sebab hanya kira kotor lah, macam tu lah, penuh dengan kekotoran pasal ia merendah-rendahkan ulama lain. Macam tu lah. Ataupun itu dia punya mungkin naratif yang boleh timbul lah. Naratif yang boleh timbul macam contohnya ia menghina ulama ataupun merendah-rendahkan ulama lain contohnya, ataupun membenci dan lain-lain lah, yang mana tu kemungkinan naratif-naratif yang boleh timbul lah daripada perbuatannya ni yang mengkritik ulama lain, malah ulama-ulama besar pada zaman itu lah. Macam tu. Bila mana kita ulama besar, yakni pada pandangan orang awam pada zaman itu, dan melihat kepada jawatan yang orang pegang lah. Tengok tu. Jadi itu menarik bagiku sebab kalau kita lihat pada konteks kita ni orang Melayu ataupun kita ni lah sebagai bangsa Melayu, benda tu macam sedikit asing bagi kita ni. Rasanya lah. Bagimu macam mana? Adakah macam ni budaya kritik mengkritik, budaya apa tu namanya saling menjawab balas hujah satu sama yang lain, adakah itu macam perkara bagiku secara personal ia perkara yang asing lah balik dalam budaya kita ni orang Melayu. Sama. Aku pun berfikir macam itu juga pasal indah pasti, tapi mungkin dari sudut pandanganku, sudut pembacaanku yang sikit lah juga. Indah banyak lah juga kali tulisan ataupun even discourse di antara ataupun diskusi ataupun perbincangan debat di antara ulama di kawasan kita ni Nusantara ni sikit lah kali. Sikit, tapi kalau terlihat kepada sejarah ia pernah berlaku sebenarnya. Nganya mungkin ia berlaku di antara salah seorang orang luar tapi jadi ulama zaman ini, which is siapa namanya? Tema tu di antara Syekh Syamsuddin As-Sumatrani dengan penulis kitab salah seorang ulama tema tu di Sumatera juga, tapi ia bukan asal dari Sumatera, ia asal daripada kawasan India. Yang kemudian menulis kitab Sulalatus Salatin. Mencari namanya. Sama-sama. Jadi itu yang ku tahu lah dari segi sejarah di kawasan kita ni, di mana ada pertembungan di antara dua ulama lah tema tu, dan malah mengakibatkan tema tu kalau tidak silap Syekh Syamsuddin itu dihalau keluar tema tu dan dihukum oleh sultan pada ketika tu dalam perdebatan itu lah. Ada tak namanya? Nokan Samad Said. Bukan. Bukan. Raja Ali Haji. Bukan. Lagi satu. Raja Ali Haji pun ada juga menulis yang salat Salatin ni. Sekejap. Itulah. Syainuruddin Ar-Raniri. Syainuruddin Ar-Raniri. Jadi ini antara pertemuan yang ku tahulah dan pernah baca, di antara pertemuan di antara ulama di kawasan kita ni, di Sumatera pada ketika itulah. Syekh Nuruddin Ar-Raniri, tapi itu tu Syekh Nuruddin Ar-Raniri bukan daripada asal orang Sumatera tu, orang Melayu tu. Ia ulama yang datang dari India, dari kawasan India sana berdakwah, dan ia ada membuat bantahan lah tema tu kepada Syekh Syamsuddin As-Sumatrani dan pengikutnya pada ketika tu. So sebenarnya bukan jo asing benar lah. Bukan jo asing benar mungkin. Dengannya barangkali lebih kepada tabiat kita ni tu kali, ataupun nature bangsa kita ni yang sedikit susah lah untuk berterus terang dan mengatakan orang itu salah.
di hadapan muanya contohnya. Oh, ini satu klaim yang tapi ya tu bah, kalau kita ni melihat secara objektif, sebenarnya budaya macam itu ia bukan sesuatu yang negatif. Yep. Kan bahkan dari segi perbincangan akademik ilmiah barat, sebenarnya barang ini sentiasa berlaku pun. Contohnya di dalam apa namanya itu, macam orang membuat pasal review buku misalnya, review something lah. Ya, macam contohnya dulu Immanuel Kant membuat satu buku namanya Critique of Pure Reason, which is a critique of pure reason atau kritikan kepada Descartes. So itu orang budaya kritik atau satu budaya yang satu budaya yang diketahui lah dan diamalkan mungkin di peradaban barat ataupun tradisi keilmuan barat. Tapi mungkin kali kalau sekiranya kita ni kan mengatakan cuma tu, ada yang akan mengatakan yang itu artinya budaya ni kritik mengkritikkan budaya Islam, bukan budaya Islam ataupun ia budaya yang diimport contohnya daripada barat, yang mana sebenarnya kurang tepat. Dan orang melihat kira kalau orang Islam membuat macam itu ia menjadi sesuatu yang buruk. Ataupun tapi kalau falasifah tu kan yang kau sebut tadi kenapa tu yang bukan Islam, ia macam biar kita orang berdebat bahapa pasal diorang bukan orang Islam, ataupun malah dipandang negatif juga sebab diorang Islam. Jatuh. Okay. Tapi kalau kita lihat ke budaya keilmuan kita ni, keilmuan Islam, budaya ni memang sudah batah berlaku lah. Malah dari zaman salaf sendiri kan terdapat kritikan-kritikan yang berlaku di antara para ulama. Artinya kalau tadi mentrace balik lah sejak dari zaman salaf ke selepasnya, setiap zaman dan generasi itu dilepas daripada para ulama yang saling bertikai dan saling mengkritik satu sama yang lain. Artinya bukan satu perkara yang asing lah dalam tradisi keilmuan Islam sebenarnya. Tadi ambil contoh yang paling favorite setakat ni lah Imam Ghazali sendiri lah. Artinya ia membuat kitab Tahafudul Falasifah contohnya, di mana ia mengkritik ulama Islam yang lain, Ibn Sina, Al-Farabi dalam kitab itu contohnya. Tapi sekali lagi mesti kita ni luruskan bahawa budaya kritik bukannya sesuatu budaya yang negatif, kan? Bahkan ia membawa positivity juga. Okey, mungkin tadi boleh buat kesimpulan itu nanti di akhir. Ini tapi kita ni lihat mungkin teasernya macam mana ia membawa impact positif. Artinya setakat yang diketahui kan, ataupun mungkin daripada observasi yang limited setakat ini, terdapat sebagian orang yang menyangka bahawa tradisi kritik, tradisi membantah ataupun tradisi menyalahi apanya ulama lain atau sebagai satu benda yang negatif ataupun satu benda yang indah sepatutnya berlaku. Tapi cukup dengan tadi melihat ke belakang sahaja tradisi keilmuan Islam itu sendiri, dari zaman berzaman, dari zaman salaf, selepasnya, kita ni ada satu zaman pun yang sunyi daripada kritikan ulama sesama ulama tu. Malah dia pernah sunyi daripada kritikan daripada ulama yang kecil ke ulama yang besar. Contoh, artinya kalau kita melihatlah bahawa seperti mana naratif yang famous itu bahawa setiap zaman yang selepasnya itu lebih teruk daripada zaman yang sebelumnya, ataupun contohnya ulama yang sebelum lebih hebat daripada ulama yang selepas contohnya. Tapi itu tidak menghalang bis diorang daripada mengkritik. Antara kritikan yang famous, contoh kritikan Imam Al-Hafiz Ad-Darqutni kepada Imam Bukhari sendiri kan, dalam bidang hadis. Kemudian menyebabkan selepas satu lagi, jauh lagi selepas satu, Imam Ibn Hajar mengkritik balik Imam Darqutni selepas satu kan. Artinya diskusi dan academic discourse di antara ulama kita ni, ulama tradisional kita ni, bukan satu perkara yang asing lah. Malah ia satu perkara yang ia macam sesuatu yang memang ada dalam tradisi Islam itu. Malah jadi adat sebenarnya. Kira one of the key point lah juga. One of the characteristic lah. Characteristic of apa tu namanya? Traditional Islamic knowledge tradition atau is kritik sebenarnya. Sehingga ada satu cabang ilmu yang dinamakan sebagai Adabul Bahas wal Munazarah. Dan dalam hadis ada
apa jarah ta'dil. Jarah ta'dil contohnya, ataupun lagi dia artinya jarah ta'dil itu basically penilaian atau tani menilai orang atau Orang lagi dinilai. orang dinilai idea. Bukan idea, malah orang dinilai kan dalam jarah ta'dil itu. So tradisi ni bukan satu benda yang asing lah, malah ia satu benda yang familiar berhabis dalam tradisi keilmuan Islam sebenarnya. Okey. Jadi berdasarkan anilah kali ni kita ni macam atas dasar apa ia dianggap sebagai sesuatu yang negatif, tradisi kritikan ni. Ya. Contoh, pun sekiranya telah berlaku selama generasi kritikan. Mungkin pasal dilihat sebagai setakat ataupun semata-mata perkelahian lah di kalangan para ulama tu. Sekali kalau semata-mata perkelahian otomatik negatif lah. Dari sudut pandang orang yang ingin melihat konteks ke apa. Ya, tapi lah. Itu tu, perkelahian itu bukan satu benda yang semestinya negatif kan. Artinya kita ni mesti bezakan antara perkelahian dalam bidang ilmu dengan perpecahan dari segi hati dan masyarakat. Itu dua tu nada kaitannya lah, ataupun nada ada kesinambungan di antara dua ni sebenarnya. Boleh orang tu berbeza pendapat dari segi ilmiah, tapi ia indah ada membagi kesan dari segi kasih sayang, dari segi persaudaraan dan lain-lain. Ada artinya perbalahan itu bukan sesuatu yang memutuskan silaturahim lah. Ya. Ini berlaku awal sudah dalam kisah yang Imam Syafi'i sama muridnya. Diorang berdebat dengan debat yang sangat dahsyat sampai muridnya tu menyamal datang lagi. Kemudian Imam Syafi'i agaklah untuk beritahu yang semua tu sebenarnya dalam rangka ilmu saja. Satu. Dan ada sebenarnya mengacau hubungan di antara dua insan yang bersaudara. Artinya semua muslim lagu tadi. Dua insan yang berkasih, yang bercinta. Artinya tu dari zaman Imam Syafi'i sudah dan selepas satu kan. Artinya contohnya macam ikhtilaf yang terjadi antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Al-Muhasibi contohnya. Itu benda yang sering kali berlaku sepanjang zaman lah sampai ani. Yes. Jadi sebab tu nada sebab untuk kita ni mengatakan bahawa ataupun memutlakkan bahawa semua kritikan itu negatif. Itu semestinya. Malah boleh dipandang sebagai positif sebenarnya. Kan kalau dia contoh yang tadi itulah. Kalau dia Imam Daraqutni tidak mengkritik Imam Bukhari, tadi tidak akan dapat menikmati kritikan balik Imam Ibn Hajar kepada Imam Daraqutni. Kalau ia indahkan ataupun dengan kritikan balik Imam Ibn Hajar kepada Imam Daraqutni, ia lebih menguatkan lagi kedudukan Sahih Bukhari itu. Yes, faham. Hatta dalam bidang lain lah, contohnya aku masa ni terfikir saja hukum fikih misalnya, furuq fikih itu hasil ijtihad para ulama tu kan, ataupun contohnya seorang ulama tu ia menghasilkan satu hukum misalnya, tapi kalau ia indah ditapis kan, disemak balik, ia mungkin akan menjadi sesuatu yang menyalahi terpulang. Kan? Ia uniknya tradisi keilmuan Islam ni, ia bukan macam tradisi dalam Kristian yang mensucikan orang punya orang alim itu sehingga sami'na wa ta'na tu buta berhabis arah orang alim itu. Contohnya ataupun sami'na wa ta'na, artinya kami dengar dan kami taatlah secara membuta tuli kepada orang alim itu. Salahkah ataupun dimaksumkan lah, ibaratnya dimaksumkan, artinya ada luruskan ada salah tapi semua lurus sebab di sisi diorang maksum di atas itu. Contoh, dan ini yang dikritik Imam Ghazali juga ketika yang mengkritik Batiniyah dalam kitabnya Qisas Mustaqim, Fadail Al-Batiniyah. Basically yang dikritik Imam Ghazali itu dalam itu ialah pemikiran Al-Imam Al-Ma'sum itu. Sebab Batiniyah, which is Tematus Syiah Ismailiyah, diorang ada satu prinsip iaitu namanya ta'limi itu, ataupun ajaran ta'limi. Apa tu? Diorang percaya bahawa kebenaran itu hanya dapat dicapai dengan ta'lim daripada muallim yang maksum.
Okey. Imam habis dorang lah. Imam-imam dorang tu, dorang percaya bahawa imam-imam dorang tu maksum dan kebenaran ditimbang dan dinilai melalui perkataan imam-imam habis dorang. Artinya Indah lagi melihat lurus ke salah. Indah. Apa saja yang sampai daripada imam-imam diorang itu, semua mesti diikut dan ditaati, luruslah. Sebab lurus salah tu timbangannya adalah imam dorang. Akal dan lain Indah dapat dijadikan timbangan. Di sisi adalah apa tu namanya, Batiniyah ataupun Syiah Ismailiyah pada zaman Imam Ghazali tu, dan itu yang di rad ataupun dijawab dan dibantah habis-habisan oleh Imam Ghazali dalam dua kitabnya tu yang famous tu. Yang pertama Al-Qistasul Mustaqim. Ya, Al-Qistasul Mustaqim ya macam ditulisnya ia macam conversation lah di antara Imam Ghazali dengan seorang Batini. Kemudian ada lagi satu Fadaih Al-Batiniyah ataupun Ar-Risalah Al-Mustazhiriyah, nama lainnya. So tu pemikiran cuma tu yang dibantah oleh Imam Al-Ghazali tu, dan benda tu menunjukkan bahawa pemikiran cuma tu ataupun cara berfikir cuma tu, ia sebenarnya satu perkara yang asing daripada tradisi keilmuan Islam tu. Malah ia lebih hampir kepada tradisi ahli kitab ataupun tradisi Kristian tu yang memaksumkan dan mensucikan dorang punya a'immah, dorang bergelar apa tu, Saint. mungkin saint ataupun Maybe lah apa. rahib. Dorang punya rahib tu, dorang sucikan rahib dorang tu kan, sehingga timbangan kebenaran itu terletak arah perkataan dorang. Bukan terpulang kepada satu timbangan yang lain yang alih itu. So dalam Islam benda tu benda yang sangat-sangat asing lah, sangat-sangat asing. Di sini bisa kalau dibawakan kalam al-Imam Ar-Rafi'i, salah seorang ulama dalam bidang fikih mazhab Syafi'i, Imam Rafi'i, ia syekh yang kedua bersama Imam Nawawi, Syaikhain. Ya, Imam Rafi'i kira-kira maksudnya daripada nikmat ataupun daripada kurnia Allah Ta'ala umat ni, umat Islam ni, ialah para ulamanya indah pernah diam saja kalau ada ulama lain yang salah. Artinya Imam Rafi'i memandang kritikan sesama ulama tu malah sebagai kurnia Allah Ta'ala arah umat ni. Kerana apa ya? Sebab kalau artinya para ulama kita ni tidak pernah diam daripada kesalahan ulama yang lain. Pebaik yang salah tu, ulama yang salah tu bapanya sendiri. Pebaik yang salah tu cigunya sendiri. Artinya jangan tuduh cigunya, hatta bapanya sendiri. Lagi hampir lah. Lagi hampir pun tidak menghalang daripada kritikan itu. Jadi itu kalau menurut Imam Rafi'i salah satu daripada kurnia Allah Ta'ala arah umat ni. Dan kenapa di apa tu namanya, digalarnya kurnia Allah Ta'ala, sebab ia menjadikan Islam itu terjaga dari dalam internally. Sebab contohnya kan kita ni tahu bahawa ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Jadi hatta para ulama ni pun ada kemungkinan, walaupun sedikit, tapi ada kemungkinan untuk salah. Yes. So kalau dia tersalah seorang ulama ni, tadi kan lihat ulama lain ni harus mengkritik bis orang. And then ulama yang lain tu kalau salah dikritik lagi balik. Cuma tu. Artinya sehingga internal proses apa tu namanya, kritik atau menjadi internal proses untuk menyemak semula lah, menyemak semula apa sahaja pendapat dan apa sahaja yang disebutkan oleh para ulama-ulama ni. Sehingga dapatnya orang dipersoalkan, kamu ulama kamu dia cuma maksum, anda maksum. Tapi dengan ada tradisi kritik ni, saling kritik mengkritik ni, saling tapis-menapis ni, maka di sana kita akan melihat bahawa kuat sebenarnya tradisi keilmuan Islam itu dengan ada tapisan dalam mana tu, macam tu. Artinya Indah dapat berdirilah hujah ataupun kata-kata yang mempertikaikan keilmuan ulama kita ni tu sebenarnya. Kan? Terus terutama ulama yang adalah yang apa namanya, yang lama lah, apa ni, daripada kalangan ulama tradisional itulah, yang telah dorang punya pendapat dan perkataan itu telah ditapis oleh ulama zaman dorang dan ulama zaman selepas satu dan selepas satu dan selepas satu dan selepas satu. Artinya dorang punya pendapat dan perkataan itu ditapis selama ataupun sebanyak
berlapis-lapis tapisannya tu, sehingga last kali kalau dia juga selepas bergenerasi dan generasi ditapis dan dikritik dan direview balik, semua masih setuju dengan benda tu, ia satu perkataan yang kuat sebenarnya, sebab telah melalui proses tapisan yang sangat-sangat terperinci. Yes. Sebab tu Pasal terdapat sebahagian perkataan lah ataupun kata-kata yang mengatakan bahawa zaman ini kita ni pakai saja, pakai Quran dan Sunnah saja. Pasal dan durang seolah-olah merendahkan idea ataupun akwal, kata-kata daripada para imam, para ulama ni. Yep. Kira ida relevan lah. Yes. Kerana itu durang punya hasil daripada penelitian durang akan Quran dan Sunnah pada masa itu saja. Tapi pada zaman ini kita ni indri payah ikut ulama ni. Kita ni sendiri saja melihat kepada Quran dan Sunnah itu. Dan rasanya yang tadi cakap tadi itu berkaitan dengan ini kan. Dari segi itu tu tapisan yang berlaku dalam tradisi keagamaan Islam itu sangat-sangat ketat. Sehingga ada satu kaul pun yang akan lapas, melainkan kaul itu kaul yang sudah disemak ulang kembali berkali-kali, yang menambah lagi keyakinan kita ni dan kepercayaan kita ni kepada hasil ataupun natijah yang terbit daripada perkataan-perkataan itu. Cuma itu. Dan sebenarnya mungkin sebagian orang ada menimbulkan satu satu teori lah kaliknya, daya tu ulama sesama ulama. Contohnya ataupun ia mesti ulama yang sama level. Contoh. Tapi sebenarnya indah juga. Contohnya Imam Ibn Hajar, contohnya Al-Haytami, ia menyebutkan bahawa dari dulu para ulama ni indah menghalang bahawa ada ulama yang damit atau mengkritik ulama yang besar. Macam contohnya lah tadi Imam Daraqutni dengan Imam Bukhari. Tadi sudah tahu bahawa kedudukan Imam Bukhari itu kedudukan yang terpelihara lah, besar lah. Malah kitab yang Sahih Bukhari itu dianggap ataupun dipersetujui oleh ramai ulama sebagai kitab yang paling sahih selepas Al-Quran kan. Tapi itu tidak menghalang Imam Daraqutni yang datang selepas itu untuk mengkritik kembali. Satu. Dan tidak menghalang Imam Ibn Hajar yang datang jauh lepas itu untuk mengkritik lagi balik Imam Daraqutni. Imam dalam bidang hadis dan ilal, contoh yang memang famous lah. Dan ini bukan permasalahan hormat ataupun indah menghormati kan? Yap. Artinya tidak ada kaitan antara hormat sama indah. Sebab ia dua perkara yang berlainan. Kita ni boleh mengkritik orang itu sambil kita ni masih hormat juga. Bahkan sebenarnya ia kritikannya tu berdasarkan hormatnya kan orang itu. Kan? Pasal macam yang kita ni pernah cakap sebelum ni lah. Kritikan yang dilontarkan itu bukan pasal kita ni kan merendahkan kah ataupun menyalahkan kah, mengurangkan kedudukannya kah apa indah, tapi pasal kita ni kasih tah, ataupun kita ni mau pelihara orang itu tah, kita ni mau kita ni bagi kritikan atau lagi untuk memelihara ia daripada salah lah sebenarnya. Ia punya prinsip sebenarnya ada perkara yang lebih besar daripada agama dan syariat itu sendirilah, dan kebenaran lah, al-haq atau. Sebab tu ada satu perkataan yang masyhur sering diulang oleh para masyayikhnya, al-haqqu haqqu an yuttaba'. Haqqu an yuttaba'. Hak ataupun kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti, bukan syekh fulan ataupun imam fulan, sebesar mana pun ia. Artinya sebesar mana pun reputasinya dan sesoleh mana pun ia dan sealim mana pun ia, tapi in the end al-haqqu haqqu an yuttaba'. Al-haq ataupun kebenaran atau lebih berhak untuk diikuti. So timbul persoalan kali. Macam mana kita ni kan tahu al-haq? Aku rasa telah tadi bincangkan arah episod ke berapa tu yang pasal epistemologi tu? 3. Episod ketiga. Artinya dengan berpegang kepada ataupun dengan merujuk kepada epistemologi Islam, which is permasalahan mengenai ilmu, pengetahuan dan apa sumber-sumber ilmu pengetahuan, kita dapat menyimpulkan bahawa al-haq itu satu benda dapat disukat dan dicapai dengan ia punya sumber-sumber yang tertentu yang telah tadi sebutkanlah. Ada 3 buting. Yang pertama ialah panca indera, yang kedua ialah akal, dan yang ketiga ialah wahyu. Jadi in the end
Hatta malah contohnya kalau orang mempersoalkan okay, wahyu Al-Quran sudah contohnya. Okey. Macam kau tahu pemahamanmu itu benar ataupun tidak? Kita ada ilmu namanya usul fikih. Yes. Kan yang menjadi penimbang dan penilai kaedah-kaedah yang neutral yang membolehkan kita ni untuk menimbang perkataan siapa sahaja menggunakan kaedah itu. Adakah konsisten ke indah dengan kaedah itu. Jadi so di sini jangan tahu keseluruhan agama Islam ni dari segi ilmu-ilmunya sangat-sangatlah kukuh. Dari segi semua orang boleh dinilai dengan penilaian dan garisan yang sama. Sehingga indah timbul masalah indah tu menurut penilaianmu bukan penilaianku contohnya. Indah. Okay. Penilaian atau sekurang-kurangnya pada kebanyakan perkara ialah penilaian yang neutral di mana setiap orang boleh menyukat pendapatnya sendiri malah dan pendapat orang lain. Atau guna ilmu-ilmu macam mantik, kaedah lah, usul fikih. Artinya ia kaedah yang menyukat kebenaran dalil itu sendiri. So macam indah timbul lah soal-soal ataupun apa tu namanya kemuskilannya. Dah tu bagimu bukan bagiku. Indah. Kebenaran dalam agama ni ataupun agama ni sendiri bukan satu benda yang ambiguous ataupun vague yang indah jelas indah yang orang indah dapat disukat ia punya benar salahnya. Semua orang boleh berpendapat macam tu saja. Indah. Malah ada ia punya penyukat yang neutral atau yang boleh dipakai oleh siapa saja dengan timbangan ataupun sukatan yang sama. Atau yang meyakinkan kita ni bahawa Islam ni agama yang benar kan in the end macam tu. Artinya ada istilah kerana monopoli oleh sebahagian orang agama kita ni. Sebab itu tu atu poin utama Imam Rafi'i tadi tu. Artinya dia pernah agama ni dimonopoli oleh satu golongan saja. Sebab contohnya ulama ataupun yang masyhur contohnya a'immah datang daripada kawasan sini. Atau ini menghalang a'immah dan ulama kawasan lain untuk mengkritik kalau ada kesalahan yang timbul. Malah ulama selepasnya indah menghalang diorang daripada mengkritik ulama yang sebelumnya kalau diorang ternampak menurut kepada kaedah yang neutral dan universal itu bahawa ada kesalahan arah ulama yang sebelumnya tu. Dan itu rahsia kekuatan ilmu ataupun rahsia kekuatan tradisi keilmuan Islam itu sebenarnya. Artinya mun tadi buang budaya ni, budaya kritik mengkritik dan budaya tradisi bantahan ulama sesama ulama, ia akan menjadikan tradisi keilmuan Islam tadi itu sangat-sangat lemah. Semua orang boleh cakap apa yang mau. Dari orang akan ada dan orang akan bantah. Boleh orang cakap bantam-bantam. Masing-masing dengan ia punya pendapat lah. Ya. Dan dorang tidak akan ingau pun salah atau lurus. Sebab in the end ada orang akan menapis dan membantah kalaupun dorang salah. Okay. So dengan tradisi kritik mengkritik anitah sebenarnya agama kita itu terjaga. Atau poin Imam Rafi'i tadi itu sebenarnya. Dan adakah sebenarnya budaya kritikan ini ada ia punya guideline? Pasal macam kita ni jumpa satu fan lah dalam tradisi keilmuan Islam ni namanya adabul bahas wal munazarah. Adabul bahas wal munazarah. So adakah itu sebenarnya satu garis panduan? Ya, boleh dikatakan sebab tu. Orang kita ni lah. Boleh dikatakan sebab tu. Boleh dikatakan sebab tu. Artinya dari segi dalam ilmu adabul bahas wal munazarah, ia meletakkan guideline dalam benarnya bukan munazarah saja. Artinya bahas kajian, munazarah ialah perdebatan. Jadi basically itu saja tu the guideline untuk kita ni kan berdebat dan contohnya berbantah-bantahan dalam ilmu ialah ni ilmu adabul bahas wal munazarah. Dan dalam masa yang sama juga dengan mengambil kira dengan menjaga juga kaedah-kaedah dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan epistemologi macam usul fikih, macam mantik. Itu semua penting dalam kita ni melakukan kritikan atas ulama yang lain ataupun itu yang biasanya dijaga oleh para ulama dalam mengkritik satu sama lain. Cuma tu. Artinya bukan benda yang bukan benda yang indah jelas dan benda yang sekadar ala hawa atas angin saja. Dan dari sudut diri seorang ilmuwan kan, diri seorang ulama pun sepatutnya indah semudahnya lah untuk merasa ditindas
Ya, ya. oleh orang lain Ya. dengan kritikan-kritikan itu. Malah Al-Imam Al-Ghazali dalam apa kitabnya membagi tahu bahawa di antara adat ulama tu ialah diorang menerima kritikan. Artinya itu di antara adat ulama-ulama terdahulu lah yang hebat-hebat lah. Artinya bukan menjadi satu perkara yang ganjil ataupun satu perkara yang dipandang serong oleh orang apabila contohnya ulama itu ditagur di hadapan muanya. Malah Imam Ghazali menceritakan bahawa perkara itu perkara yang biasa sebenarnya terjadi pada zaman sebelumnya. Maksudnya pada zaman sebelum Imam Ghazali itu memang sudah ada teguran ataupun kritikan secara terbuka lah. Ya, memang ada. Artinya bukan perkara yang mengherankan lah pada ketika itu dan bukan perkara yang dipandang as negatif. Cumanya pada masa ni dilihat sebagai semata-mata perkelahian sewa. Ya, itu masalahnya lah. Cuma mungkin kali satu poin yang perlu kita ni highlight ialah bila mana tadi mengatakan kritikan di sini, ia sudah tentu kritikan ilmiah lah. Yang ada hujah lah. Ya, ia ada ia punya basisnya. Bukan semata-mata macam fizikal ke apa. Ya. Kau tu inda belajar tu dulu ya. Contohnya. Artinya tu dinamakan sebagai mughalatah ataupun falasi. Falasi. Artinya ia bukan kritikan sebenarnya tapi sekadar penghinaan ataupun ia mengkritik bukan pada tempat yang sepatutnya dikritik atau bahkan macam ada beberapa diskurs yang terjadi masa ni lebih kepada menyalahkan guru orang waktu terpulang. Guru muatunya bukan bidang dalaman ininya. Contohnya guruku bidang dalaman ni. So aku lagi lurus. Ya. So itu bukan caranya. Itu falasi lah basically ataupun mughalatah lah namanya dalam mantik kan. Dan mughalatah ataupun falasi ni dibincangkan panjang lebar lah dalam mantik sebab ada banyak jenis mughalatah. Antaranya ialah macam contohnya kan ia berdebat ataupun ia berbincang lah saling bantah membantah dalam ilmu tapi tiba-tiba menegur pasal nahu contohnya. Ataupun antara satu aib lah dalam perdebatan tiba-tiba menegur pasal nahu tu pulang. Perdebatannya contohnya pasal satu masalah tertentu dalam ilmu fikih contohnya lah. Tapi tiba-tiba salah nahu tu. Salah ni sebab cuba baca baliknya. Nahu ni barisnya ni. Sibuk terpulang mencek baris. Contohnya. Okay. Unless macam baris satu ada signifikannya dalam pemahaman. Kalau benar baris satu punca kepada kesalahfahaman itu baru tah. Ini ada kaitan pun sebenarnya. Mungkin ia terlepas cakap ke ataupun tersasul ke contohnya. Dan apa ia punya signifikannya kan dalam perbincangan ilmiah tu. So ini semua falasi lah. Dan ada juga dipertikaikannya terpulang footnote misalnya. Contohnya format benda yang bukan sepatutnya menjadi fokus lah. Kita di sini fokus mengenai ma'ani kan, bukan ia punya alfaz. Ma'ani itu sendiri. Dan kalau kita ni kan orang kita ni go beyond that, bukan setakat itu, malah berbatah-batah dalam penggunaan lafaz pun. Artinya mempersoalkan penggunaan lafaz sendiri bukan daripada perkara yang terpuji dalam perbincangan ilmiah. Artinya mempersalahkan mustalah. Okay. Itu bukan satu perkara yang terpuji lah. Sebab tu ada satu quote yang masyhur di kalangan ulama kita ni, la musyahata fil istilah ataupun fil mustalah. Sepatutnya tidak ada apa-apa masalah kan dipermasalahkan mengenai mustalah tu. Yang penting saja kita ni tahu maksudnya dan ni tahu maksud kita ni. Bila mana yang menggunakan istilah tu, kita ni tahu apa maksudnya dan ni tahu apa maksud tadi. Tadi bincang arah makna, bukan arah istilah. Mengenai sekadar salah tu istilah, sepatutnya istilahnya macam mana? Bahkan sebenarnya boleh bahas saja. Okey, dari pemahamanmu akan sesuatu istilah itu apa? Terus dan dari ibadah yang lain mendatangkan makna daripada istilah yang berlainan misalnya. Sebutan istilah lain ataupun membawa makna yang sama. Terus ataupun sekadar perkataan yang lain sajalah. Ataupun kefahamannya akan lafaz itu berbeza dengan kefahaman orang lain. Ditahdid saya dulu, macam ditentukan saya dulu. Okey, apa maksudmu dengan kalimah ni? Okey, maksudku cuma ni. So artinya mun cuma tu kita ni cuba pakai anilah dalam sepanjang kita ni punya session ni. Kita pakai istilah anis supaya kita ni bersatu dalam istilah tu. Artinya berbatah-batah dalam istilah sahaja. Bukan satu perkara terpuji lah dalam dalam perdebatan. Imam Ghazali panjang lebar biasanya menerangkan persoalan ni, terutama di dalam kitabnya Al-Iqtisad contohnya. Artinya ia mengkritik perbuatan sebagian ulama yang mempermasalahkan istilah terlampau hebat. Sedangkan yang
Maksudkan? fokuskan dan patutnya diambil perhatian dalam makna yang terkandung dalam itu. Cuman mungkin boleh dipermasalahkan sini satu perkara ataupun ditimbulkan satu perkara. Sebagian orang mengatakan ya indah payah tah ataupun di antara puncak kemunduran Islam pada masa ni ialah perpecahan, dan di antara punca perpecahan itu sendiri ialah kudunnya ni Perdebatan dan mengkritik ni. Artinya itu satu sudut pandang yang ada lah pada zaman ini, ataupun malah sebagian masyayikh ataupun orang-orang agama, diorang indah mau terlibat, jangan dulu mengkritik lah dalam diskusi ilmiah saja dengan alasan menjaga persatuan umat. Contohnya yang mana adakah itu satu alasan yang kukuh untuk meninggalkan diskurs akademik diskurs itu? Contohnya barangkali macam okey, ini pendapatmu, ini pendapatku. Ya, Kita ni dua berbeza pendapat lah. Tapi tidak apa-apa, kita ni bersatu saja dalam nama Islam. contohnya Cuma tu contohnya kan. Terutama dalam masalah akidah lah. Masalah akidah yang India menerima bervariasi pendapat dalam satu masa. Artinya kita ni fokus pada akidah sajalah. Kalau dalam fikih tu ada masalah kan. Artinya dalam fikih tadi tahu Kita tahu lah ijtihad tu macam mana. Ijtihadnya macam mana, dan ada banyak mazhab, dan setiap mazhab ada punya usul dan kaedahnya yang tadi dapat elakkan lah benda tu. Artinya memang Allah Ta'ala mengkehendaki supaya fikih itu cuma tu, yakni ia lebih luas dan menerima perbezaan pendapat. Tapi kita ambil perkara yang lebih sempit daripada tu, akidah contohnya. Dalam akidah kita tahu bahawa akidah ni berkaitan dengan benar dan salah, hak dan batil. Artinya kalau tiada dua pendapat yang saling bercanggah, satu mengatakan A, satu mengatakan bukan A, So sama ada ia hak ataupun batil saja. yep, lurus dalam akidah terutamanya, maka itu yang menuntut untuk para ulama ni mencari mana yang hak di antara dua pendapat itu. Dan malah kalau dia perbezaan dalam akidah itu berkaitan ataupun sesama kaum muslimin itu berkaitan dengan satu perkara yang menjadi asal daripada akidah itu, maka wajib untuk ulama ahlu sunnah turun dan membuat bantahan dan mematahkan hujah bagi pihak yang berakidah yang sesat itu. Contoh ataupun sekurang-kurangnya dialog lah dengan akidah yang sesat itu. Itu ni masalahnya ialah sebahagian orang diorang mempermasalahkan benda ni. Artinya diorang cakap dia payah tah membuat dia payah tah membuat bantahan, dia payah tah membuat jawapan balas kepada golongan yang berakidah sesat ni. Kenapa? Ya, sebab tu kurang penting. Yang penting ialah persatuan umat. Yang penting ialah kekuatan umat ni. Kalau kita ni sering berpecah, ia akan mengakibatkan kelemahan, perpecahan kepada umat. Jadi kita ni indah kan. Artinya kita ni mesti bezakan antara dua perkara. Satu, kesatuan umat. Dua ialah perbezaan dari segi akidah. Perbezaan dari segi akidah mungkin jika kita ni indah profesional dalam menghadapinya boleh membawa kepada kelemahan umat. Ya, boleh jadi. Tapi adakah ia necessarily semestinya macam tu? Indah semestinya. Sebab boleh jadi ada perbezaan pendapat dalam akidah. Tani hanya akan berdebat habis-habisnya, berdialog dalam itu. Tapi dalam benda lain, contohnya ketika mana berjihad ataupun hak-hak kaum muslimin yang lain, tani indah akan kacau itu. Artinya Imam Ghazali sajalah kita ni ambil dalam kitab yang Tahafutul Falasifah. Ya, ia menulis kitab Tahafutul Falasifah tu, ia sebagai wakil bukan untuk ahli sunnah saja, tapi ia membawa nama Islam, termasuk dalamnya secara umum lah ahli sunnah, Mu'tazilah dan Syiah against falasifah. Artinya di sini kita ni mesti ada profesionalism dalam mengetahui mana part yang kita ni jadikan mahal niza ataupun masalah yang kita ni berbeza pendapat padanya, mana masalah yang indah. Dia tadi beza pendapat dalam masalah contohnya qadar contohnya dengan qadariyah. Tapi adakah dalam peperangan melawan orang kafir kita ni kan indah melawan qadariyah? Indah juga. Tadi mesti bersatu dalam itu kan, sama je Syiah, sama je Mu'tazilah contohnya. Artinya
Kalau zaman dulu, perdebatan di antara firaq ni, ia hindakan mengacau kos yang lain macam jihad ataupun macam mendefend negara daripada orang kafir. Ia masalahnya bila ada percampuran antara dua ni. Ya. Artinya ada orang mencampur adukkan di antara perbezaan akidah dengan contohnya hak-hak Muslim yang lain. Artinya sebab ia indah sama akidah dengan ko, contohnya, tapi masih dalam golongan orang Islam, contohnya, aku nak akan tolong ia kalau ia diserang oleh orang kafir. Ataupun aku akan malah bantu orang kafir untuk memerangi ia. Itu satu perkara yang sudah tentu dia kata ni salah dan indah objektif. Artinya jangan sampai perbezaan kita dalam satu perkara kita ni menyebabkan berbeza dalam yang lain ataupun tadi berpecah arah yang lain. So ia mesti ada balance di sini. Di antara yang pertama, dalam perkara yang kita ni berbeza, kita ni akan berbeza. Dialog, tadi debat, tadi selesaikanlah kalau boleh sampai selesai. Tapi dalam perkara lain yang ada kaitan dengan itu, jihad contohnya, zakat, rumah yang kebakaran contohnya, dan lain-lain, tadi mesti tolong. Wajib, malah wajib. Sebab apa? Contohnya. Artinya contohlah, kita ambil satu contoh saja. Ada seorang tokoh daripada firqah yang bukan ahli sunnah, contohnya, tapi masih Islam lah, tapi bukan ahli sunnah, keluar daripada ahli sunnah. Ia diburu oleh orang kafir yang memusuhi Islam. Untuk dibunuh lah. Atau dibunuh contohnya. Ataupun dipenjarakan dia orang lah dan lain-lain. Dizalimi lah. So, kita ni sebagai ahli sunnah, kita ni masih perlu menunaikan haknya sebagai seorang Muslim, saudara Muslim, untuk kita dilindungi daripada orang kafir itu. Dia boleh kita ni kan mengatakan bahawa bagi dia orang kafir itu sebab ia bukan ahli sunnah. Tidak. Selagi mana ia Muslim, ada haknya yang perlu dijaga. So itu tu, ia mesti ada balance antara dua tu. Jangan juga sampai kita ni kan melupakan dan meninggalkan perbezaan pendapat dalam akidah terutamanya kerana kononnya mensatukan umat. Ini juga. Artinya masih ada kewajipan tadi untuk menjelaskan akidah yang benar dan membuat melindungi akidah orang awam lah daripada dipengaruhi akidah yang sesat atau dengan cara menjawab durang, membantah durang dan lain-lain. Tapi dalam masa yang sama, dengan kita ni membuat dialog dan berdebat dan menjawab balas ataupun membantah tu, indah menghalang kita ni daripada menunaikan hak orang yang keluar daripada ahli sunnah tu tapi masih Islam yang lain. Artinya hak-hak yang lain. Kalau ia susah dibayar zakat, kan tadi artinya kalau diburu oleh orang kafir tadi mesti tolong. Iya, Jadi juga dibiarkan matilah kelaparan. Enggak, sebab kita ni mesti membezakan antara keluar ahli sunnah dan keluar Islam itu. Kan? Okay. Keluar ahli sunnah sekadar keluar ahli sunnah, ia jadi fasik saja. Ia ini jadi kafir. Keluar Islam, murtad kan tak? Itu bertanya terkeluar secara langsung daripada Islam dan dari hukum syarak. Ulil amri berhak untuk menjatuhkan hukuman bunuh arahnya. Artinya ibu darahnya yang lagi suci. Macam tu. So mesti bezakan antara dua tu. Sebab kadang-kadang itu tu dua pihak ni, aku rasa polemik itu timbul tadi ataupun sentimen itu tadi timbul sebab satu kelompok yang terkeliru dalam memahami itu. Artinya sebab ada sebagian kelompok yang fikir siapa keluar ahli sunnah ia keluar Islam otomatik, padahal ini semestinya menyebabkan sebagian kelompok yang lain mengatakan jangan lagi dibahas kaitan akidah ni, takut memecahkan umat. Dia kata ni indah, Takut terkeluar terpulang daripada Islam. ataupun memecah belahkan umat lah. Macam tu. Dia kata ni indah, tadi mesti bagi limit yang sesuai ataupun boundaries yang tepat. Artinya permasalahan dalam akidah yang mengeluarkan orang itu daripada ahli sunnah indah menyebabkan orang itu keluar daripada Islam semestinya. Artinya ada permasalahan-permasalahan yang mengeluarkan orang itu daripada ahli sunnah sahaja, ia masih Islam tapi fasik. Ada permasalahan-permasalahan yang mengeluarkan orang itu daripada agama Islam secara keseluruhannya, ia jadi kafir. Dan ia bukan daripada kalangan umat Islam lagi lah. Tapi yang masalahnya yang pertama tadi, sebagian orang berfikir bila mana ia keluar ahli sunnah ataupun yang kata ni ia ni bukan ahli sunnah, otomatik kafir, sehingga menyebabkan tani dapat tolong ia dan lain-lain. Yang kata ni tidak. Ia ada dua bulatan lah, daerah. Satu daerah ahli sunnah, kalau keluar jadi fasik, dan yang satu daerah Islam, kalau keluar jadi kafir ataupun jadi murtad. So perbezaan antara kedua tu bagiku penting dalam menghadapi sentimen tadi tu, sentimen yang
jangan terberdebat dalam hal akidah sebab ia boleh membawa kepada perpecahan ya kata ni. Adakah kita ni mau kesatuan umat atau berdiri di atas foundation yang lemah, yang terbina atas fake, kira saling fake masing-masing, ataupun agreeing to disagree. Agreeing to disagree. Di dalam akidah ia inda boleh agreeing to disagree dengan syarat berlangsung dialog sepanjang masa. Dia semestinya selesai sekaligus kan. Boleh jadi dialog itu berlangsung selama bertahun. Tapi dalam bertahun-tahun itu tadi masih boleh bekerjasama dalam bidang yang lain. Macam jihad, macam tolong-menolong dari segi ekonomi dan lain-lain. So dia semestinya dia boleh agreeing to disagree. Tadi boleh agree to disagree maksudnya dari segi sana. Nanti tadi boleh disagree masih dan berjalan dialog itu sepanjang masa sehingga terjadi sehingga ia selesai lah. Tapi dalam masa yang sama indah menghalang daripada yang lain ni, daripada perkara yang lain ni, daripada berlaku. Contoh. Cumanya pada masa ni barangkali dengan mula sudahlah juga di Nusantara ni perbezaan pendapat, perdebatan di antara para para ahli akademik misalnya ataupun para alim ulama lah di Nusantara ni, terdapat juga sebahagian masyarakat awam maksudnya mula turut-turutan ikut-ikut juga menjatuhkan hukum kafir kepada sebahagian para ulama. Ini ulama ni anuninya bukan lagi Islamnya, keluar sudahnya pasal guru kami cakap macam ni. Macam tu. So apa sekarang sebenarnya peranan ataupun yang patut bagi seorang awam itu dalam melihat perbalahan ataupun perdebatan di antara ahli ilmu ni lah. Ya, bila mana tadi bincangkan dari tadi mengenai kritikan, bantahan di sesama ulama, ia indah lari daripada ruangan ilmu tu. Kan, artinya tu aku rasa penting berhabis juga. Artinya bila mana kita ni tadi seolah-olah macam pro kritikan, bukan maksudnya semua orang boleh mengkritik dengan bebas lah, dengan bebas. Tapi indah, ia mesti juga ahli ilmu sesama ahli ilmu juga. Dia mesti kritikan itu berasaskan ilmu ataupun kritikan ilmiah kadang-kadang kan. Sebab ia berasaskan ilmu. Satu. Dan yang kedua tadi sudah tadi bincang yang tadi mesti elakkan daripada kritikan yang luar daripada ilmu, macam kritikan pribadi dan lain-lain. Dan ada ia punya guideline dan tata cara kan tadi ada namanya adabul bahas wa munazarah tu. So apa yang keluar daripada itu, ia bukan lagi kritikan ilmiah, tapi ia kritikan yang sampah ataupun adalah hawa nafsu lah saja. Hawa nafsu. Itu masalahnya, hawa nafsu. So kita ni indah mengkondon kritikan secara mutlak kan. Artinya kita ni sekadar menyatakan di sini bahawa tradisi kritikan itu ada dalam tradisi keilmuan Islam. Malah tradisi kritikan sesama ulama itu yang menghidupkan tradisi keilmuan Islam, bahkan menguatkan lagi dan menguatkan ia kan, dan mengukuhkan ia agama kita ni tu. Tapi adakah semua orang boleh masuk ke arena ni? Indah juga. Artinya mesti juga daripada kalangan ahli ilmu juga ada ia punya syarat dan prasyaratnya lah. Dari segi apa keahlian dan kelayakannya, dari segi proper training, dari segi apa ilmu yang ia telah kuasai dan lain-lain. Mun sekiranya orang biasa kan turut-turutan turun, maka itu bukan daripada perkara yang tepat, atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kan? Jadi balik semula ke poin yang episod lapas pelang tu sebenarnya. Mesti sedar diri sebenarnya. Sedar diri. Artinya orang awam ataupun orang yang sama ada orang awam ataupun orang yang belum mencapai sesuatu peringkat yang tertentu dalam ilmu tu, mesti sedar diri bahawa kalau dia perdebatan itu berlaku pada perkara yang di luar kemahiran dan di luar kelayakannya, dan yang perlu dibuatnya ialah menyerahkannya kepada ahlinya. Ia fokus kepada ia punya level dan peringkatnya tu. Belajar dulu macam tu. Dia sabar dulu. Kalau kan join, tunggu level. Contohnya kalau dalam game kan tu ada arena yang mesti level. Contohnya arena tu kalau kan masuk mesti level sekian. Dalam ilmu pun sebenarnya sama. Masalahnya level itu dinilai oleh orang itu sendirilah. Dia perlu kepada kejujuran dari dirinya sendiri untuk menilai dirinya tu. Macam adakah aku sudah sepatutnya memasuki arena ni ataupun belum, atau aku mesti
belajar dulu lebih lanjut. Baru aku dapat masuk. Artinya buat masa ni hold dulu lah. Macam tu. Dan sadar diri itu juga kurasa dalam hal ini mesti juga balik kepada diri ahli ilmu itu juga. Kan? Apabila ia berani contohnya mengatakan sesuatu lah. Dia bercakap pasal ni, okey misalnya kepada masyarakat. Dan ini sepatutnya sadar diri juga. Kalau ia dibantah oleh orang lain, oleh ulama lain, ia sepatutnya sadar diri juga yang bukan ia saja yang fully lurus. Ya. Dan bahkan ia sepatutnya dengan terbuka hati menerimalah menerima dan mereview balik lah juga kritikan tu kan artinya. Dan misalnya untuk orang yang belum mencapai peringkat tadi tu kan, pun mesti juga bersedia lah. Kalau berani cakap, berani tanggung. Berani tanggung istilahnya lah. Berani dimalukan lah. Benar itu kan. Kalau sekiranya ia akan mengkritik tapi ia belum mencapai tahap keilmuan yang sepatutnya, biasanya ia akan terdedah tu. Dan malah ia akan dimalukan. Bahkan kalau misalnya ia bukan buat kritikan lah. Ia contohnya saja keluar ceramah misalnya. Okey. Dan dalam ceramah itu ia ada menyampaikan sesuatu yang salah lah. Yep. Dan apabila ditagur oleh yang lebih berilmu, ia sepatutnya terima saja. Yep. Kan? Terus melihat kepada sadar dirinya tu. Ya, itu tu balik semula ke poin tadi, which is kritikan dan bantahan sesama ahli ilmu tu. Tugasnya ialah untuk mempertahankan agama tu sendiri kan. Dan satu lagi yang biasa timbul je lah di kalangan orang apabila melihat perdebatan dan teguran secara terbuka ni ialah boleh juga anda menegur secara terbuka, belakang-belakang saja. Jaga aib. Jangan malukan ulama tu depan masyarakat. Okay. So tu macam mana? Kalau aku secara peribadi aku melihat ada patutnya juga ditegur secara terbuka. Okay. Dan apabila contohnya ia menyampaikan sesuatu tu secara terbuka, 100 orang mendengar. Artinya ramai yang mendengar tu. Dan ia punya penyebaran tu sepatutnya dihalang dengan disampaikan juga teguran ataupun pembetulan tu secara terbuka juga. Okay. Kan? Ya, boleh dikatakan macam tu. Ia melihat kepada kesan belang sebenarnya. Adakah ia punya kesan daripada kesalahan itu sudah merebak dan tersebar luas ke dalam masyarakat. Okay. Dia macam Syekh Mustafa Sabri tadi kan, di awal mukadimahnya tu ia menulisnya kenapa dalam bukunya ni ia menjelaskan nama tu. Ya, ia memberitahu yang banyak daripada buku-buku lain yang mengkritik juga, diorang malu daripada menyebutkan nama tu. Diorang tak mau menyebutkan nama tu. Kira diorang sebutkan idea saja. Ani sebutnya nama direct lah. Ani sebutnya nama. Syahani-nya. Syahani dalam kitab Ani yang mengatakan macam ni. Salah. Sepatutnya macam ni. Dan sebabnya kenapanya? Sebab pemikiran yang telah timbul ataupun daripada kesalahan yang timbul daripada pemikiran yang salah tu dan kesesatan tu telah tersebar luas dalam masyarakat tu. Sehingga kalau dia ketanikan menegur syekh tu secara tertutup dan ia akan menarik balik, Indah dapat, artinya menarik balik itu dia cukup untuk menarik balik daripada semua masyarakat itu. Ya, dalam satu situasi boleh kita ni menegur secara tertutup. Kalau tani tahu bahawa ia dapat menarik balik masih dan tarikan baliknya tu masih dapat efektif masih dapat dikawal lah. Masih dapat dikawal. So, ya itu memang yang tertutup lebih didahulukan. Tapi macam mana kalau perbantahan secara terbuka tu menimbulkan terpulang kekeliruan itu tu di kalangan masyarakat atau macam kamu dua sudah berbantah ni kan ikut siapa? Itu tu yang dikhawatiri sebenarnya oleh banyak ulama, contohnya yang menghalang daripada bantahan terbuka tu. Sebab kekeliruan dalam masyarakat tu kadang-kadang menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Contohnya diorang putus asa agama tu sendiri. Okay. Nantinya macam agama ni diorang pun pandaikan berlurus, kami tinggalkan agama lah. Lebih baik kami ke something yang bebas daripada agama yang saling batah-batahan ada. Jadi ia banyak ia punya timbangan dululah sebelum akan melakukan kritikan terbuka, terutama arah masyarakat ataupun di hadapan masyarakat awam lah. Tapi ia ada kritikan terbuka di hadapan ulama saja.
Okey. Kan contohnya macam dalam sidang ataupun Sidang sidang ulama lah. sidang yang khusus contohnya sidang khusus. yang hanya dihadiri oleh ahli ulama. ilmu. Pada ketika tu ia kritikan terbuka pulang tapi di hadapan ulama yang lain. Yang mana tu tidak ada masalah sebab para ulama ni expected untuk faham. Tapi masalahnya ialah kritikan terbuka yang melibatkan orang awam ni. Sebab ia akan boleh menyebabkan kemudaratan yang lebih besar lah. Dari segi yang tadi tu kan, artinya orang awam saling berbantah sama orang sehingga perbezaan pendapat antara orang awam dapat disamakan dengan orang berilmu. Sebab perbezaan pendapat antara orang awam boleh membawa kepada ta'assub dan boleh membawa kepada hawa nafsu tu yang akan mengakibatkan keperpecahan atau lurus. Tapi di sesama ahli ilmu benda tu sepatutnya tidak berlaku lah yang ta'assub dan yang hawa nafsu tu kan. Jadi sebab tu mungkin tadi mesti bezakan di sini ataupun tadi tegaskan di sini antara dua perkara. Ketika terbuka maksudnya terbuka di kalangan para ulama sahaja pada satu sidang yang khusus dalam perkumpulan yang khusus yang indah leak ke orang awam, ada hadnya lah. Ada hadnya dan ada kritikan terbuka yang arah depan orang awam. Yang mana kritikan terbuka depan orang awam setakat yang ku tahulah ataupun kalau kita dipikirkan jarang membawa kepada hasil yang baik secara mutlak. Sebab itu tu ia akan mengakibatkan perpecahan di kalangan orang awam lagi. Itu unless satu situasi saja yang terkecuali kalau pemikiran itu terlampau tersebar luas sudah sehingga tidak ada cara untuk orang itu menarik balik dan dapat dijamin yang menarik balik itu semua akan tarik balik. Tidak. Artinya situasi itu kalau sampai ke situasi itu tadi tahu bahawa telah kritikal sudah keadaan itu sehingga menyebabkan mesti juga dibetulkan di halayak ramai Secara terbuka lah. secara terbuka. Sesuatu tadi mesti elakkan daripada perkara itu berlaku kan. Artinya sebelum kesalahan itu tersebar luas di kalangan masyarakat awam sehingga memaksa kita ni untuk menerangkan balik arah durang secara terbuka, better untuk kita ni berada dalam lingkungan sesama ahlinya dulu kan untuk apa sih yang kita ni utarakan dan cuba untuk sampaikan itu dikritik dulu secara internally lah di kalangan ahli ilmu sebelumnya sampai ke orang awam itu. Artinya ada situasi yang perlu terbuka kepada awam. Tapi dari banyak situasi perdebatan ini ia lebih khusus lah. Ia lebih khusus saja. Sebab tu ya macam contohnya perdebatan yang berlaku di antara kitab dengan kitab contohnya. Artinya kitab ini ditulis kemudian ditulis kitab baru untuk merat kitab itu. Biasanya kitab itu kan dibaca oleh orang-orang yang lain sajalah. Contoh kan contohnya sajalah. Tapi bukannya orang awam baca juga kan buku tu. Kalau sekiranya buku itu buku yang teknikal, mustahil orang tu kan faham pasal istilahnya yang payah. Contohnya lah, ni kitab Syekhul Islam Mustafa Sabri ni. Cuba baca. Yang membaca hanya orang yang kenal saqafi lah. Artinya orang yang ada background dalam ilmu itu sedikit walaupun bukan ilmu agama lah. Artinya kalau orang awam yang berada di kampung dan contohnya ia kerajaannya ia terlepas daripada semua tu, adakah ia akan membaca? Mungkin dia akan membaca, tapi kalau yang baca pun adakah akan faham konteksnya? Confirm tidak. Macam contohnya kritikan Syarif Al-Jurjani kepada Imam Taftazani dalam syarahnya syarah Mawaqif. Siapa kan baca syarah Mawaqif? Kan melainkan penuntut ilmu yang advance lah. Aku pernah baca. Contohnya. So betulnya menguatkan lagi poin tadi kan. Which is kritikan yang berlaku dalam buku pada kebiasaannya ia khusus ataupun boleh dimasukkan dalam kritikan yang khusus atau sidang yang khusus atau sebab ia bukan ia bukan pada capaian orang awam. Contoh. Okay, maybe untuk meng-highlight sejak kali balik lah dan kita ni punya kaedah tadi. Yang pentingnya di sini ialah ataupun yang cuba disampaikan oleh Ketani di sini ialah bahawa dalam tradisi keilmuan Islam ada tradisi kritik. Ia bukan tradisi yang asing yang datang dari barat. Tidak, malah tradisi kritik itu telah berlaku batas sudah. Ia dari zaman Imam Syafi'i tadi kan tadi tahu, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ghazali selepas itu. Imam Juwaini pernah mengkritik bapaknya sendiri. Kan? Dan seterusnya. Artinya tradisi kritikan dalam tradisi ataupun budaya kritikan dalam tradisi keilmuan Islam itu
satu budaya yang familiar lah. Cuma tu. Sehingga indah sepatutnya apabila kita ni membaca kritikan ulama sesama ulama tu, timbul sentimen ataupun naratif yang negatif lah terhadap itu. Malah tani sebagai penuntut ilmu sepatutnya melihat itu sebagai satu perkara biasa. Artinya menjadi kebiasaan ulama mengkritik ulama lain. Itu biasa. Malah macam yang tadi bincangkan tadi, ia menjadi sumber kekuatan tradisi kita ni kan. Sehingga orang tidak ada satu kesalahan pun yang dibiarkan cuma itu saja, malah akan dikritik. Sebagaimana dalam hadis kan tadi kita sebut ada ilmu jarah ta'dil. Jarah ta'dil yang di antara objektifnya ialah untuk memelihara hadis itulah. Sahihan hadis itu. Untuk memelihara kesanan hadis itu sendiri. Dan cuma tu juga dengan adanya kritikan apa ni ialah untuk memelihara agama itu sendiri daripada suka-suka hati lah. Daripada kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan lah yang berlaku. Cuma tu. Cuma yang kita ni tadi kritikan itu ada ia punya batasannya lah. Iaitu ia hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kelayakan dan kemahiran ataupun dalam bidang itu. Tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Tidak dapat dilakukan oleh fulan wa allan, istilah orang Arab. Artinya si fulan, si allan semua tahan ikut mengkritik. Atau tidak dapat. Kan? Fulan, si allan, si atlan. Contohnya. Tidak dapat sekati-sekati. Satu. Yang kedua, ia mesti berasaskan ilmu. Tidak dapat berasaskan peribadi contohnya ataupun fizikal dan lain-lain kan. Artinya kritikan ilmiah ia mesti berasaskan kepada ilmu. Contoh. Dan yang ketiganya, yang kita tadi ia perlu ikut guideline, dan guideline-nya ialah satu ilmu yang namanya sebagai adabul bahats wal munazarah. Dan ini antara ilmu yang jarang didengar masa ni. Sayangnya ia mula ditinggalkan lah masa ni. Ataupun jarang sudah diajarkan di mana-mana. Terutama di Nusantara ni kali ya. Mungkin boleh dikatakan. Tapi mungkin boleh dikatakan cuma itulah kali. Secara umumnya mungkin untuk episod yang akan datang, ulum akliyah, ilmu yang berbentuk akal. Kuranglah sedikit, mungkin dapat dikatakan kurang sedikit diajarkan dan di khidmat di kawasan kita ni. Dan itu insyaAllah perbincangan kita ni di episod akan datang. Episod akan datang lah. Contoh. Kemudian juga kita ni cakap pasal sadar diri. Sadar diri ya. Artinya sadar diri itu bukan saja di kalangan para orang awam, bahkan di kalangan ulama itu sendiri. Perlu ada sadar diri. Artinya apabila dibantah kan dengan hujah-hujah tu, perlunya ada sadar diri ataupun insaf lah ni. Insaf. Ia objektif. Objektiviti hatta dengan diri sendiri. Contoh tu ibaratnya. Kan tadi biasanya objektif kalau sama orang kan, which is lurus. Tapi ada objektiviti ada diri sendiri lah. Artinya hatta kalau diri kita sendiri salah, tadi objektif. Tadi salah, salah. Kalau ia dah salah, dan ia jawab dengan kritikan ilmiah balik lah. Janganlah dibalas dengan sentimen terpulang. Dibalas dengan sentimen ataupun falasi. Itu yang dapat. So mungkin itu saja kali untuk episod kali ini. Diharap ia memberi manfaat arah semua. Kalau ada apa-apa kritikan kan, kalau ada apa-apa kritikan dan bantahan, sila ajukan, sama ada secara direct DM maksudnya, ataupun komen di YouTube, ataupun melalui NGL kami yang ada tertera linknya di kami punya link tree. Kami mengalu-alukan kritikan, artinya kami walk the talk lah basically. Kami pun mesti jauh sadar diri. Tadi kita bincang pasal kritikan arah ulama. Kami ini bukan ulama, kami sekadar tulabul ilm sahaja. Artinya ini percubaan daripada pihak kami untuk melestarikan budaya itu di peringkat tulabul ilm dulu, supaya pelan-pelan benda tu terbiasa, sudah orang tu mula meningkat dewasa dalam ilmunya maksudnya. Dan syok tadi ataupun syok ni menarik pasal konsep insaf tadi tu kan. Ini pentinglah juga ikut di kalangan, bukan saja di kalangan alim ulama, bahkan di kalangan student ataupun malah ada insaf. Habit itu patut mula time student sudah kan. Artinya dilatih benda tu time student sudah, supaya lagi dapat dikontrol lah kesalahan-kesalahan itu sebelum student ini mula menjadi rujukan kepada masyarakat. Artinya sudah mula awal lah. Dan itu yang cuba dibina oleh leluhur podcast ni lah, ataupun leluhur secara umumnya kan. InsyaAllah membina connection
di antara student, di mana setiap student itu bebas untuk menyatakan dan mengajukan dia punya pendapat arah student yang lain untuk di review dan di tapis lah. So secara tidak langsung kita ni buat arena lah kita ni masa ni. Cuma tu arena untuk level bawah. Kita ni buat gelanggang. Gelanggang untuk level bawah lah. Contoh untuk menjadikan ia habit lah. Artinya pun sudah biasa kan ketika student itu dilatih dengan objectivity, dilatih dengan insaf atau dan benda tu akan jadi normal dan familiar bila mana sudah meningkat dewasa dalam ilmunya kan. Ya, Cuma tu. jadinya itu saja kali ya. Ya, itu saja episode kali ni. Episode kali ni. Terima kasih. Terima kasih lagi sekali kepada para pendengar kita ni. Ya. Yang ini episod ke-5 kah? Episode kelima sudah. 5. Yang apa tu namanya? Setialah bersama dan setinggi penghargaan juga kepada yang menyumbangkan idea dan fikiran ke DM ke NJL kami itu. Keep it coming. Yes. Dan untuk akhirnya insaf. Dan kita ni sudah buat gelanggang. So silakan masuk. Yes. Dan jangan khawatir dengan adanya gelanggang itu para tulabul alim tidak akan walk alone lah. Dan kita akan sentiasa Victoria conquer the crescent dengan victories through harmony dengan gelanggang itu. Dan untuk akhirnya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and jumpa lagi di episod yang lain. Adios. Bye bye.